nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, saya sebelum ni bila saya bagi bayan, saya akan bagi tahu tuan-tuan, bapa-bapa sekalian. Ibu-ibu tak ada. Sebab kita ingat Islam ni buat bapa-bapa je. Ibu-ibu tak payah. Ibu-ibu kita akan bagi bayan je bila ada majlis khas untuk ibu-ibu. Umpama perintah untuk ibu-ibu tu lain sikit dari untuk bapa-bapa. Jadi ternyata selama ni kita tak masukkan perempuan dalam agama Islam sepenuhnya. Jadi kita tak kata perempuan kena buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Perempuan hanyalah untuk melayan suami, melahirkan anak-anak, menutup aurat, dan kita pun bila berdoa supaya perempuan menutup aurat. Perempuan tak perlu buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan. Perintah yang besar, perintah yang besarlah selepas mengucap. Pertama mengucap, selepas mengucap adalah perintah setiap orang yang mengucap. Perkataan kuntum, kamu, maknanya orang yang dah mengucap. Tak masuk perempuan. Kalau mengikut tafsir semua orang Islam lah. Kuntum, katakanlah dia orang tak faham apa kuntum tu, dia orang tak kata, dia orang tak pernah tahu kuntum tu, orang yang semua mengucap tak tahu. Dia kata kuntum ni ustaz-ustaz, orang berilmu. Jadi ustaz-ustaz yang faham ayat ni, kuntum ni orang-orang berilmu, dia bagi tahu pada orang yang biasa ni yang tak ada ustaz, dakwah ni bukan untuk kamu. Dakwah ni untuk kami. Kami saja yang boleh bagi kuliah agama. Kamu jangan bagi. Tapi bila kita bagi tahu ustaz-ustaz ni supaya pergi bersama kita ke rumah-rumah, iaitu buat jauh lah, dia cakap saya tak mampu. Buatlah. Ada yang baik tu. Yang tak baik tu, yang dah berkawan dengan syaitan tu, tak boleh. Jadi ada satu ustaz, dia cerita dia ikut jemaah tabligh. Dia cubalah. Dia belajar banyak tempat dia. Mekah, Madinah, Mesir, Indonesia, macam-macam. Sekali dia ikut 3 hari. Dia nak keluar lah, gas. Amir tu kata, ustaz tak payahlah, nak juga. Tapi kalau ustaz pergi, ustaz tak boleh cakap tau, diam je, ikut aja. Dia pun ikut lah. Dia sampai rumah pertama, ni jemaah tabligh ni, ajak orang pergi masjid, bukan ajak kepada Allah. Yang orang tabligh kata dia ajak kepada Allah.
Dia ajak pergi masjid. Tak ada perkataan dia tak jumpa orang bukan Islam, ajak ucap kalimah. Mana ajak kepada Allah pula? Dia pergi jumpa orang Islam, ajak pergi masjid. Tak ikut Quran tu. Ada ayat Quran begitu, ajaklah orang ke masjid. Ada tak? Ada tak kamu jumpa? Hadis ada. Jadi usaha mengajak kepada masjid ni, walaupun orang kata baik, tapi dia tak ada dalam Quran. Tunjuk saya ayat ad'u ilal masjid. Ada tak? Kamu yang tak berapa mahir Quran ni, ada tak? Ad'u ilal masjid. Ada? Kita tanya Hanzalah. Tak ada kod dia. Yang ada ad'u ilallah. Ad'u ilallah tafsirannya bukan ajak ke masjid. Minta maaf. Yang mentafsir selama ni mengajak kepada masjid, percayalah itu salah. Mengajak kepada agama salah. Ad'u ilal din, tak ada. Ayat Quran semua ad'u ilallah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kul hazihi sabili ad'u ilallah. Tak ada ad'u ilal masjid, tak ada ad'u ilal salah, ad'u ilallah. Maknanya orang yang tidak mau Allah diajak kepada mau. Tandanya yang tak mau mengucap la ilaha illallah Muhammad SAW diajak mengucap. Maknanya kita kena jumpa orang bukan Islam. Orang bukan Islam ni orang yang tak mau mengucap, maknanya tak mau Allah. Diajak supaya mau, tanda mau dia mengucap. Itu itulah maknanya ad'u ilallah. Dan setelah mengucap baru diajak taat perintah Allah. Perintah pertama selepas mengucap, diajak buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kenapa diajak kepada kerja perintah ni? Kenapa perintah pertama dia adalah kerja yang menunaikan hak mengucap, supaya apabila kamu tunaikan hak mengucap kalimah ni dengan izin Allah, Allah akan masukkan dalam hati kamu, dalam kepercayaan dan fikiran kamu. Bila kamu punya fikiran dan percayaan telah menerima kalimah ni ke tahap yang paling kurang yang Allah suka, baru kamu punya amalan akan jadi ikhlas. Sikit ikhlas lah, baru diterima, baru dinamakan amal yang baik, good deeds. Yazid dulu dia mengucap kalimah tapi dia tak buat usaha mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Nabi SAW. Dia tak buat usaha. Jadi akhirnya dia mengucap saja, tapi dia bertuhankan bini dia. Sepanjang hayat dia, setelah dia kahwin, membina cinta pada bini. Dia mencintai bini dari Allah. Allah langsung tak cinta, suka pun tidak. Dia cinta bini dia. Sehinggalah dia jumpa saya pun buat usaha, saya kata kamu kena cerai bini, dia tak nak. Bertahun-tahun dia mempersekutukan Allah. Kalimah tak masuk. Inilah tandanya orang baru masuk Islam mengucap tapi kalimah belum masuk. Itu namanya orang yang mengucap kalimah tapi tak ada iman. Dan orang ni masuk neraka. Tak boleh, dia dinilai sama seperti orang bukan Islam. Kata Allah, mereka yang memberi sedekah dan diikuti amalan sedekahnya dengan kata-kata nista dan suka mengungkit-ungkit sedekah yang diberi, mereka punya amalan tu sama seperti amalan orang yang tidak beriman, orang yang tak mengucap, yang memberi sedekah untuk dilihat orang dan untuk dipuji. Allah beritahu dalam Quran. Jadi Yazid dulu dia walaupun ucap kalimah, tapi kalimah tak ada dalam hati dia. Mungkin Allah tak terima juga kalimah yang dia ucap.
Dia pun tak tahu. Sehinggalah dia datang belajar dengan saya. Saya bagi tahu, kamunya kalimah belum masuk. Kamu kena buat kerja supaya dia masuk. Kalau kamu tak buat kerja menunaikan hak kalimah ni, kalimah tu tak boleh masuk. Kalau kamu orang yang semayang yang tak khusyuk, walaupun kalimah kamu tak masuk, kamu hanya boleh jadi orang yang masuk Islam. Kalau kamu orang yang tak semayang langsung, bila masa kamu mengucap kalimah? Kamu dalam semayang pun ada ucap kalimah asyhadu alla, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Di situ membuatkan kamu orang masuk Islam. Kalau kamu dah tak semayang, saya ingat kalimah kamu pun hilang. Orang bukan Islam kamu ni sebenarnya, tapi menganggap Islam, dianggap Islam, berjalan ke sana kemari, dianggap sebagai orang Islam lah. Pergi kahwin macam dianggap Islam, mati dianggap Islam. Sebab dia keluarga Islam. Dia kata kalau dia semayang tak ada. Jadi bapa mak dia orang Islam, dia orang kata Islam lah. Dia kahwin cari Islam lah. Dia puasa sekali sikit-sikit ni, semayang tak ada. Raya dia beria-ria. Itu amalan Yazid lah. Banyak orang macam dia tu sekarang, masih banyak lagi. Orang yang macam Yazid ni dulu, dia tak semayang. Dia semayang umur 40 tahun dia kata. Semayang ni bukan kena umur 40 tahun. Bila waktu semayang dipadukan pada orang yang mengucap, bila balik kan, lebih kurang umur 15 lah. Umur tu makin lama makin turun sebab orang makin bukan macam makan makanan sedap-sedap. Hanzalah bila mula balik? 12. Jadi Yazid dia balik 40. Jadi bayangkan dia belajar agama. Dekat Johor tiap-tiap petang belajar agama. Habis. Jadi semayang umur 40 tahun. Mana dia tahu tak kena semayang bila lepas balik? Tapi dia buat tak? Buat. Itu putus. Bila dah tua dia putus. Dia tak nak mengaku. Itu dikira tak semayang. Orang yang semayang ni tak pernah berhenti. Kalau berhenti nama tak semayang. Jadi Yazid tak semayang sampai umur 40, baru semayang 5 waktu. Kalau ia pun baru orang masuk Islam. Sebelum tu bukan Islam saja, tapi dianggap Islam. Masa dia nikah, dia bukan Islam. Nikah dia pun mungkin tak sah. Yalah, tak Islam, dianggap Islam. Kerana tak semayang. Banyak orang yang tak semayang, bernikah macam orang Islam. Itu bukan semayang yang diterima tau. Semayang aja, kerana ada mengucap dalam tu. Kalau tak semayang langsung, saya ingat dia orang bukan Islam. Saya fikir. Dan kalau dia nikah dalam keadaan dia tak semayang, dia tu orang bukan Islam bernikah. Walau orang nampak sah, dia tanya sah. 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 Jadi nikah tu sama macam orang bukan Islam tak? Jadi anak tu menjadi anak haram. Orang bukan Islam bernikah, tak bernikah kahwin, walaupun dia kahwin cara dia adalah tak sah. Tak. Anak mereka semua anak haram. Walaupun mereka anggap bukanlah. Kerana mereka anggap cara nikah mereka tu betul.
orang Kristian, orang Hindu, dia orang ada nikah. Mana dia? Dia orang cara dia orang. Itu bukan nikah, bukan diterima. Anak dia mesti luar nikah. Nikah saja yang betul. Dan betul tu bila orang ni orang Islam. Paling kurang masuk Islam. Jadi kataan kuntum tu ialah untuk orang yang mengucap kalimah dan orang yang masuk Islam. Mana paling kurang dia orang semayang lah. Atau tak semayang. Kuntum tu belum lagi semayang lah. Jadi ustaz tak faham ni, dia tukar ayat kuntum tu kepada ustaz-ustaz. Wahai kuntum, maksudnya kalau tahu ustaz-ustaz ni ialah orang yang belajar agama, yang ada ilmu lah agama. Itu perkataan kuntum, tafsiran dia lah. Sebab dia cakap kat orang yang jemaah tabligh yang ajak orang pergi masjid tu, kamu tak boleh dakwah. Yang bayan kita je. Kamu boleh pergi gas, ajak orang pergi masjid, tapi ceramah kami. Sebab kuntum tu kami, untuk kami. Kamu tak boleh buat dakwah. Macam itulah pahaman dia. Dan pahaman hampir semua orang yang dipanggil ustaz-ustaz ni. Semua hampir. Iaitu dakwah ni untuk orang tahu agama. Dia cakap, kamu tak boleh dakwah, kamu tak ada ilmu. Jadi dia pun sebarkanlah. Orang tabligh tu tak ada ilmu. Orang tabligh tu tak ada ilmu. Kenapa dia cakap ni? Kerana orang berilmu je pada dia boleh dakwah. Orang jemaah tabligh ni budak-budak ingus pun tak apa. Tak pernah belajar agama. Kemudian orang tu ialah tak pernah semayang punya orang lah. Tak pernah dekat masjid. Kaki pukul, mungkin perompak, isap dada. Semua pergi ke sana kemari berdakwah. Pada dia orang dakwah ni kuntum ni ialah ustaz-ustaz je. Betul tak tafsir dia orang tu? Kalau betul, kenapa Allah tak cakap wahai orang yang berilmu, kamu dihantar seluruh manusia? Itu pun dia orang tak faham. Jelas ayat tu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi ustaz tadi tu pun pergi lagas rumah yang pertama, kita kena marah. Dia pun terus nak marah. Orang ambil jemaah tabligh, sabar ustaz. Ustaz mana boleh dikata sabar kan? Dia cakap, dia belajarlah dekat jemaah tabligh daripada syekh-syekh jemaah tabligh yang macam saya waktu tu. Bagi tahu dia orang, balas buruk dengan baik, itu namanya sabar. Dia cakaplah, ustaz, balas buruk dengan baik, itu sabar. Terperanjat dia, baru dia tahu dia tak sabar. Jadi dari situ dia terkesan dengan teman tabligh. Oh, orang tabligh ni ada ilmu juga yang aku tak ada. Yazid memang tak nak ikut jemaah tabligh. Sampai umur dia 40 baru semayang, baru dia nak ikut sikit-sikit lah. Orang yang tak nak terus ikut jemaah tabligh ni orang dunia namanya. Yang tak mau keluar-keluar ni, walaupun tak betul keluar tu, keluar untuk ibadah, tapi dia orang lebih baik dari yang tak keluar. Yang tak keluar tu apa? Orang sangat-sangat mencintai dunia. Jadi orang Islam yang tak ikut tabligh ni sangat marah dengan jemaah tabligh. Kita mau nak dunia juga. Dia pun tafsirlah ayat Rabbana atina fid dunya hasanah. Kat situ. Dia tak teruskan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, tak terus. Dia baca sampai Rabbana atina fid dunya. Dia faham ayat ni
iaitu kita kena juga cari dunia, dapat dunia. Jadi banyak ustaz-ustaz ni mentafsir Quran ikut fikiran dia. Iqra' pula, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia ajar kat orang yang perintah pertama bukan mengajak manusia kepada kebaikan dan kemungkaran. Perintah pertama belajar agama. Iqra' dia kata. Banyaklah orang Islam percaya dan sesat. Ini orang Islam tak mau buat kerja dakwah sebab ustaz tafsir kuntum tu orang alim ke. Kuntum tu bukan untuk orang alim. Kalau orang alim malah sebutlah Allah bagi tahu orang yang faham agama, the man of understanding. Namanya orang alim tu. Kenapa Allah tak sebut wahai orang yang faham agama, man of understanding? Ajaklah kamu dihantar kepada seluruh manusia. Kamu mengajak manusia kepada, tak ada. Macam Allah tu, kenapa Allah tak sebut tu? Di mana tempat-tempat lain Allah sebut? Bila perintah tu hanya untuk orang yang, maksudnya perintah tu bagus dibuat kalau orang yang ada ilmu. Perintah kuntum ini bukan perintah untuk orang yang ada ilmu, yang dipaham oleh ustaz-ustaz ni. Mana dia faham tu? Siapa ajar dia? Kalau bukan Allah memang syaitan lah. Kalau bukan Allah, siapa ajar? Ini syaitan. Syaitan telah pesongkan dia, gunakan dia orang untuk matikan kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Supaya matikan. Gunalah ustaz-ustaz ni yang telah bersahabat dengan syaitan. Mengajarlah ke masjid-masjid, dapatlah duit. Ustaz-ustaz ni bukan dapat agama, dapat duit. Dapat duit, dapat kereta besar. Sekarang dah Covid, tak ada berceramah, mana nak dapat duit lagi? Nak bayar kereta tu macam mana? Kena pulang balik lah. Berkat dah hilang lah. Jadi tuan-tuan yang bila kita mengajar dengan niat bukan nak sukakan Allah, kita niat nak dapat duit, mana iman naik? Bukan iman naik, dosa naik. Allah bagi tahu jangan ikut mereka yang mengajar agama minta duit. Tak adalah Allah cakap macam tu, tapi maknanya yang nak dunia ni, dia mengajar agama nak dunia, jangan ikut dia. Mereka ni orang yang tak betul. Orang mengajar agama nak dapat duit, lain kalau duit dibagi pada dia, dia tak nak duit. Ini yang nak duit. Yang kalau dibagi 50, dia kata tak boleh. Saya daripada, ada satu ustaz tu, tersohor lah juga dia. Dari Bangi, datang Simpang 3, dibagi 100. Dia kata ini tak boleh, tak cukup. 300 ni. Saya punya petrol kereta saya pun tak cukup. Aduh. Dia kata terpaksa lah bagi kat dia 300. Itu dulu tu 300 tu. Sekarang saya tak tahu apa ni. Ini ustaz, dia tak iman naik, duit naik. Duit naik, kereta baru, dia boleh buat rumah, duit kuliah. Ada satu ustaz tu cakap, dia jadi menteri agama juga. Dia kata rumah saya besar, saya guna duit ceramah saya tak guna duit gaji saya. Duit ceramah saya pakai untuk renovate rumah saya tu. Rumah besar jadinya. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah ustaz yang ada hampir semuanya di hari ini, yang mengajar agama untuk dapat duit, yang Allah bagi tahu jangan ikut dia. Allah bagi tahu dalam Quran, kita ikut ya. Kalau yang ustaz yang kena bagi duit tu kemain lagi masjid, nama dia ditulis, dia iklan. Yang jemaah tabligh bukanlah dia berceramah bagus, tapi ada juga yang bagus, tak ada duit.
Ini tak ada orang nak duduk. Semua ahli jawatankuasa masjid, semua ahli jemaah, bila sebut aja jemaah, tuan-tuan yang mulia, kejayaan dalam agama, lepas ini ada majlis iman amal, diharap semua duduk, cabut semua dia. Yang tinggal jemaah saja. Yang tak minta duit ni tak ada orang duduk. Yang minta duit dia bagi tahu semua. Lepas tu lepas ceramah ada makan nasi ayam ataupun apa-apalah. Jadi banyaklah dia sama ada duduk dengan ceramah, konon ceramah ni bagus ni, bayar mahal ni. Dia ingat macam penyanyi, Pak. Memang penyanyi lah dia. Dia menyanyi, boleh buat orang ketawa. Makin banyak buat ketawa, makin ramai yang datang. Sampai melimpah luar masjid. Itulah kriteria ustaz yang patut diikut. Yang Allah bagi tahu orang yang berceramah agama minta duit lepas ceramah, jangan ikut dia. Sebab orang Islam tak baca Quran dan tak faham Quran. Dia ikutlah, itulah yang dia kata bagus. Yang minta duit makin banyak, makin bagus. Macam penyanyi jugalah. Siti Nurhaliza diminta orang nyanyi kundi kahwin dia, takkan RM30 lah tak? Ya. Siapa lagi penyanyi tersohor? Tu dah lama Anwar Zain tu. Jadi macam itulah dia buat ustaz-ustaz ni. Jadi sebenarnya mereka tu di sisi Allah memang penyanyi. Jadi sebab itu mereka minta duit dan bergembira bila dapat duit. Jadi sebenarnya mereka dikatakan sebagai penyair tau. Penyair yang memesongkan orang. Penyanyi-penyanyi ni dan ustaz-ustaz yang dianggap oleh Allah penyanyi ni, mereka tu disebut dalam Quran sebagai ahli penyair yang menyesatkan orang tau. Yang tidak beramal dengan apa yang dia ajar. Semua penyanyi tu tak ada mengamal apa yang dia nyanyi, ada. Cuba tengok seni kata P. Ramlee tu. Cuba nyanyi Yazid P. Ramlee punya lagu yang cubalah sekali-sekala. Berkorban apa saja. Itu macam tu. Dia bukan nak amal P. Ramlee tu. Begitulah ustaz-ustaz yang dianggap oleh Allah penyanyi ni. Dia bukan nak amal. Dan dia bukan nak suruh orang yang dengar dia amal juga. Dia hanya untuk menghibur, untuk ketawa, untuk tidak tidur dalam ceramah. Lepas tu maka orang ahli jawatankuasa kata banyak orang datang, makmur masjid kita. Jadi saya pergi gas satu tempat di Jakarta, ajak dia orang pergi masjid lah. Masa tu saya ikut jemaah tabligh. Tak payah awak susah-susah, dia kata, ajak-ajak orang ni, panggil aja siapa masa tu yang panggil aja MZ Zainuddin tu, Zainuddin MZ. Ramai orang datang, dia kata. Itulah jawapan dia. Kalau ikut fikiran memang macam tu lah. Kalau kau nak orang ramai datang ceramah, tak usahlah buat jamaah macam jemaah tabligh, budak aja naik berdiri. Ataupun ustaz yang orang semua tak tahu, siapa nak datang? Sebab kami ni nak dengar ceramah orang yang boleh buat kami gelak dan ketawa. Jadi mereka tu bukan pendakwah sebenarnya. Yang mereka sangka kami berdakwah. Dia orang tu penyanyi sebenarnya. Tak sedar diri penyanyi, iaitu macam penyanyi-penyanyi menyanyi bukan untuk amal. Itulah Allah bagi tahu mereka ni jangan kamu dengar dan jangan kamu ikut. Jadi kalau ustaz-ustaz yang kena bayar ni, tak usah hadir kuliah dia kalau kamu orang yang mau hidayah.
Allah beritahu. Mereka tu pendosa. Penyanyi-penyanyi dan pensyair-pensyair ni, dan ustaz-ustaz yang dianggap Allah penyair ni, sama status lah. Penyebar keburukan maknanya. Tapi itulah yang orang yang umumnya yang tak ada hidayat ni menganggap itu bagus. Jadi ustaz-ustaz ni lah yang bagi tahu kuntum ni untuk kami je, untuk yang belajar agama, untuk mematikan kerja dakwah. Siapa yang tak suka kerja dakwah ni kalau bukan syaitan? Musuh kita, Yahudi-Yahudi yang berkawan dengan syaitan, Kristian, orang kafir, semua tak suka dakwah. Orang yang tak suka dakwah ni orang yang dah bersahabat dengan musuh utama kita, iaitu syaitan. Dialah yang mengajar ustaz tu mentafsir kuntum tu, orang alim. Jadi kuntum ni, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, adalah ayat mengatakan fardu ain. Kuntum tu semua yang mengucap kalimah, sama ada dia perempuan atau lelaki, sakit atau sihat, miskin atau kaya, bagi mereka dihantar untuk seluruh manusia. Seluruh manusia siapa? Yang belum mengucap. Orang yang mengucap dihantar kepada yang belum mengucap. Ukhrijat linnas, mana ada linnas ni, kamu sebaik-baik yang dihantar kepada yang tidak mengucap. Untuk apa? Untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Maksud kebaikan, mengajak mereka mengucap dan mencegah kemungkaran, mencegah mereka yang tak mau menerima Allah sebagai Tuhan ni. Jadi tafsirnya, mengajak kepada kebaikan, mengajak yang belum mengucap supaya mengucap, dan mengajak yang mengucap kepada kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Mungkar yang tak mau mengucap, yang dah mengucap tak mau buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Bila kamu buat kerja ini, iman kamu akan kuat. Wa tu'minu nabillah. Itu tafsir yang sebenarnya. Banyak ayat-ayat Quran ni disalah tafsir. Itu ayat-ayat yang nyata tu, tak bukan ayat mutasyabihat tu, yang memang tak jelas. Kebanyakan Quran ni ayat yang jelas, tapi ustaz-ustaz ni yang jelas pun tak faham. Aduh. Jadi kenapa mereka tak jelas? Mereka iman tak kuat. Ustaz-ustaz ni belajar agama je. Mereka lulus Azhar, mereka pergi universiti tu, universiti ni, madrasah itu, madrasah ini, list panjang, tapi mereka punya iman lemah. Dianggap oleh orang iman kuat, dipanggillah Ustaz, Maulana. Ditambah pula kalau dia ikut jemaah tabligh, berserban. Main serban Ustaz tu mengalahkan semua serban orang lah. Mestinya ada juga yang bukan Ustaz, yang mau dipanggil Ustaz, berserban juga. Tengok saja Arkam, semua orang Arkam berserban, dan semua orang Arkam dulu dipanggil Ustaz. Sebab ini psikologi dia, orang tak dengar kalau bukan Ustaz. Sekarang kat Malaysia ni, siapa saja berceramah Ustaz, pakai serban sikit je Ustaz, bertopi je sikit Ustaz. Sebab orang Malaysia ni, itulah budaya dia. Jadi Arkam telah nak tipu semua orang dan telah berjaya. Panggil semua orang Arkam Ustaz. Ibit Liu tu bukan Ustaz, tak belajar agama pun, kerana dia pakai ayat topi, Ustaz Ibit Liu. Jadi ustaz-ustaz ni berpakaian ajalah. Lepas tu belajar agama. Yang dikatakan ustaz betul lah, yang lain tu ustaz penipu, yang suka nak panggil ustaz.
Tapi belajar agama pun, tapi iman dia orang lemah. Sebab tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Seperti Nabi, mereka berceramah agama, bukan buat kerja mencegah mungkar. Mengajak agama mungkin, kalau ia pun mencegah mungkar tidak. Kalau dia mencegah mungkar, orang buat mungkar tak banyak kat masjid tu, hampir tak ada lah. Katakanlah orang tak semayang mungkar, kenapa dia datang masjid? Yang mungkar ni, mencegah mungkar ni, yang ada kat luar. Patut ustaz yang buat kerja mencegah mungkar, bukan kat masjid berceramah. Kena di lorong-lorong, di jalan-jalan. Itu dia tak sedia, tak mampu. Bila dia diajak tu, tak mampu. Dah tu, kau cakap kau buat dakwah. Dakwah tu, di lorong-lorong, di jalan-jalan, jumpa orang bukan Islam. Ada pakcik-pakcik juga yang dah pergi masjid kan. Kita pergi jumpa dia. Kenapa dakwah saya? Awak pergi jumpa budak-budak nakal kat padang-padang tu. Itu pula dia suruhnya kita. Mana dia tahu kita tak pergi? Kalau orang jemaah tabligh ni tak ajak orang pergi masjid, orang yang tak semayang, berapa banyak orang ikut tabligh ni dulu dia tak semayang? Banyak kutu berahak. Sebab dia pergilah jumpa orang tu. Kalau tidak, mana ada orang kutu berahak ni kat masjid? Kalau orang tabligh tak jumpa dia di lorong-lorong. Sebab dia orang pergi ke lorong-lorong jemaah tabligh, dia ada ikut mirip-mirip kerja Nabi, iaitu pergi jumpa orang. Itu perkara yang ada diikut. Tapi apa yang dia ajak tu tak betul lagi. Ajak masjid dia penakut. Jumpa bukan Islam, lagi tak boleh. Kita cukuplah setakat orang Islam yang buat mungkar, yang tak semayang, sebab kita semayang. Kalau nak jumpa bukan Islam yang disuruh oleh Dr. Nafai, tak boleh. Bila ulama' dia kata belum masa ni, memang betul. Sebab dia orang semua tak nak buat ni, dia orang penakut, takut. Saya pun mula-mula saya cakap dengan dia orang, belum buat dakwah bukan Islam, saya mengingatkan orang tentang kalimah orang Islam. Tapi lama saya buat, 10 tahun baru Allah bagi saya taufik ajak orang bukan Islam. Kamu tak payah buat macam saya. Sebab dulu saya tak tahu. Memanglah saya tak buat. Bila Allah bagi saya tahu, saya buat. Kamu kena ikut aja lah. Jadi hari ni orang tabligh tu dia pergi kerja keluar, tapi jumpa orang Islam yang mungkar, yang tak semayang, yang keturunan dia Islam, kalimah tak masuk. Tapi sepatutnya dia ajak orang tu buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Jumpa bukan Islam, tapi ajak semayang, ajak keluar 3 hari, 40 hari, dengan tu dia boleh semayang. Dia orang kata dah mencegah mungkar. Daripada tak semayang, semayang. Jadi mungkar orang Islam yang pertama bukan tak semayang, tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, tak mengajak orang bukan Islam masuk Islam. Itu mungkar dia yang jadi orang tabligh tak faham ni. Dia yang tak faham sebab iman lemah. Ikutlah saya dengan izin Allah, iman saya dah kuat. Allah baru bagi saya faham Quran. Iman saya kuat lagi, baru Allah bagi saya kemampuan untuk tafsir Quran. Iman kuat lagi, Allah bagi tahu saya lagi halus kefahaman tentang Quran ni. Jadi Quran ni faham bukan bila kita iman lemah, belajar agama kita boleh faham agama dan 15 cabang ilmu. Mana ada orang dapat 15 cabang ilmu ni? Satu cabang 15 tu ilmu laduni. Mana ada orang boleh dapat kalau bukan kekasih Allah? Jadi yang boleh tafsir Quran ni orang kekasih Allah. Kasih Allah ni bukan iman sikit-sikitnya. Kan? Iman taraf Nabi-Nabi ulul azmi tu kan. Jadi ustaz-ustaz ni tak buat gas. Dia tak buat gas cara Nabi. Kalaupun dia buat, ada juga yang dulu dia tak ustaz, pergi masuk belajar, lepas tu keluar ikut jemaah tabligh, tapi dia buat usaha tabligh jadi iman tak naik. Kita bila ajak orang pergi masjid, tak ajak orang bukan Islam mengucap kalimah, tak ajak orang Islam buat kerja dakwah, iman tak boleh naik. Jadi ustaz-ustaz yang belajar ni, yang buat gas, tapi cara tabligh mana iman nak naik? Dia orang pun tak faham Quran juga. Jadi hari ni orang scholars Yahudi kan,
Orang Yahudi tu dulu orang Islam. Dia diberi Taurat dan Injil. Tapi dia orang juga tak buat gash macam Nabi-Nabi. Mereka tak pergi jumpa yang bukan Islam ucap kalimah, yang dah ucap kalimah, ajak mereka buat kerja macam kamu. Dia tak buat tu. Dia orang belajar aja. Jadilah ulama dia orang. Jadi mereka ni iman lemah macam ulama kita juga yang dikatakan ulama. Jadi dia orang telah salah faham tabligh, bukan Taurat dan Injil. Dia orang dah bukan saja dia orang tak faham, dia ubah pula lagi. Kenapa dia orang buat ubah ayat-ayat dalam Taurat dan Injil ni? Ulama-ulama Yahudi yang lemah iman kan. Yang buat ni yang tak ada imannya, belajar agama aja. Itu yang menukar ayat-ayat Allah dalam Taurat dan Injil. Kenapa mereka menukar ayat-ayat ni? Jawab. Kenapa mereka masukkan? Mereka bukan menukar seluruhnya. Ada ayat yang benar dari Allah, ada ayat yang dari mereka dikata dari Allah. Kenapa mereka buat ni? Tak, kamu tak baca saya punya tafsir. Mereka buat ni supaya mereka orang Islam yang lain masa tu akan anggap Taurat dan Injil ni bukan dari Allah. Ada yang betul, ada yang tak betul kan. Jadi bila keadaan macam itu berlaku, orang tak percayalah Taurat dan Injil itu daripada dia orang. Bila berlaku demikian, orang akan jadi sesat dan akan buat daripada Allah jadi Tuhan, dia orang pula jadi Tuhan. Ulama Yahudi ni pula jadi Tuhan. Sebenarnya keinginan mereka nak jadi Tuhan, supaya dimuliakan, supaya dapat mengambil peranan-peranan Allah, iaitu memaafkan orang, mengampunkan orang, bagi duit. Itu yang dia nak. Sebab itu dia orang buat Taurat tu macam dari Allah, tapi bukan, sebab dia masukkan yang palsu. Orang dari confuse apa? Keliru apa yang benar. Kalau semua yang benar tak keliru, semua tak benar pun tak keliru. Kalau ada yang benar, ada yang salah, keliru. Itu yang dia buat dekat Injil dan Taurat. Dia orang nak buat untuk Quran juga, Yahudi scholar ni. Tapi dia orang kata tak boleh buat lah. Dia orang dah masuk Islam dah. Kita pagi dia kata dia orang dah masuk Islam tapi tak boleh buat. Sebab dia orang tahu Quran tak boleh buat macam dia orang buat kat Injil. Dia orang tak boleh tukar mana-mana ayat Allah walau satu ayat. Jadi apa dia nak buat? Sekarang ni kita Islam pagi, petang tak Islam. Maknanya mereka masuk Islam hanya untuk merosakkan Islam. Macam mana kalau kami tak boleh buat mereka faham bahawa Quran ni bukan dari Allah, bab tak boleh ditukar. Jadi kami nak buat hadis supaya tukar yang palsu dan ada yang benar. Bila dalam hadis ada yang palsu, ada yang benar, ada yang daripada dia orang, ada dia orang semua confused. Mana nak ikut? Senang cerita ikut semua, yang palsu dengan yang tidak. Jadi akhirnya orang Islam jadi sesat kerana Yahudi ni mempalsukan hadis ataupun menidakkan yang benar daripada keluar dalam buku hadis. Tutup terus. Jadi dibuatkan orang Islam ni lebih mementingkan hadis dari Quran. Dicakapkan bahawa Bukhari Muslim ni kedua lepas Quran, autentik dia. Orang Islam belajar hadis saja, terutama di India. Jadi banyak hadis-hadis palsu dicampur aduk dengan hadis-hadis yang benar, supaya timbul apa nama confusion, keliruan di kalangan orang Islam. Dan bila mereka mengikut hidup hadis palsu, dia orang tak ikut Quran lah. Jadi dia orang tak dapat mempalsukan ayat Allah, tapi dia boleh menyesatkan orang Islam dengan mempalsukan hadis. Jadi sehinggakan hadis dalam Sahih Bukhari ni
hadis tentang kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kebaikan, tak ada. Dalam Sahih Muslim tak ada. Macam mana boleh dikatakan the most authentic hadis book? Yang paling banyak dalam Quran ni cerita tentang mengajak manusia kepada Allah. Tak ada dalam Sahih Bukhari yang dikatakan autentik. Wahai orang Islam, bangunlah dari tidur kamu yang selama ni telah ditidurkan oleh musuh-musuh kita, telah menganggap hadis diikut. Bila dia nak belajar jadi alim, last Dora hadis, bukan Dora Quran, Dora hadis Bukhari, baru jadi ulama, dapat mahkota. Bukan dia Quran. Jemaah Tabligh tak ada tafsir Quran, ada hadis bercampur aduk, palsu dengan tidak, sehingga keliru semua. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, selama ni hadis yang kita baca banyak yang bercampur aduk. Kita tak baca Quran, baca hadis, Quran tak faham, hampus kita. Allah dengan segala rahmatnya telah buat saya, walaupun saya bukan ulama, tapi bila Allah nak buat saya faham, saya boleh faham. Allah buat saya dapat iman yang tinggi sangat, dan Allah buat saya boleh tafsir Quran tu dengan betul. 84 kitab, silalah baca Quran saya tu, dapat daripada Amazon.com. Tulis saja nama saya, dia akan keluar lah. Dan begitu juga fadilat hadis. 7 kitab yang kena baca di rumah sama ahli keluarga dan di masjid bersama ahli jemaah. Dan Quran tu dibaca sendiri. 50 muka surat, 40 muka surat sehari, 20 muka surat. Dan fahamkan, pelan-pelan baca. Kerana apa? Selama ni orang tak faham Quran, sebab tafsir yang betul tak pernah ada. Baca hadis saja yang dicampur aduk dengan yang palsu. Yang hadis saya buat ni, dia tak campur aduk yang palsu, semua yang sahih. Sebab saya tanya Allah, saya ada alat nak tanya Allah, mana satu hadis palsu, mana satu hadis sahih. Dalam hadis yang saya tulis itu semuanya sahih. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini semua dari Allah. Kalau tuan tidak mau terima, sesatlah tuan. Kalau tuan mau terima, ikut apa yang saya cakap, baru tuan berada jalan lurus dan buat apa saya cakap. Kalau tidak, tuan jadi orang yang sesat, waladhdallin, bersama dengan orang yang dimurkai Allah, kedua-duanya masuk api neraka. Yang masuk syurga hanya yang mengikut mereka yang diberi nikmat, iaitu Nabi Muhammad SAW dan semua Nabi-Nabi yang Allah sayangi. Bukan orang yang Allah murkai, iaitu yang tak mau mengucap, yang mengucapnya tak diterima, yang ucapan kalimahnya tak betul, macam Yahudi dan Kristian. Itu semua dalam kumpulan yang dimurkai. Dan yang sesat ialah kita yang mengucap betul tapi tak ikut sunnah, kerana kita tak faham Quran. Kita hanya baca hadis yang bercampur baur, palsu dengan yang benar, sehingga kita ragu-ragu buat semua yang campur semua. Jadi kita pun tak ikut Quran lah. Jadilah orang yang sesat, tak jumpa Allah. Okey.